Antara yang menjadi highlight ataupun pilihan adalah caruman RM500 akan disumbangkan ke dalam akaun satu KWSP bagi mereka yang berumur 40 hingga 54 tahun bagi yang mempunyai baki kurang daripada RM10,000. Jadi persoalannya di sini, bagaimana ianya dikatakan dapat membantu membina semula tabungan KWSP rakyat kita menjelang kepada usia persaraan ini. Jadi kita terus saja bersama dengan Dr. Umi Hamidatun Muhammad Sofian Lee, pensyarah kanan, pengurusan dan pentadbiran Corporate Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik Doktor, Dr. Umi berkongsi dengan kita. Mungkin hari ini kita nak spesifikkan kepada yang menjadi pilihan jugalah, yang diperbualkan jugalah kan. RM500 akan disumbangkan. Mengundang pelbagai reaksi. Nampak macam jumlah yang bagaimana ya, dia dikatakan boleh membantu golongan yang menjelang usia persaraan ini. Jadi pertama sekali, apakah faktor yang mendorong kerajaan membuat keputusan RM500 ini akan disumbangkan dalam akaun satu KWSP yang dikatakan dapat membina semula tabungan KWSP itu? Okey. Baiklah Hanim, pertama sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk pertama kali bersama-sama kita membincangkan tentang isu yang agak hangat diperkatakan selepas pembentangan Belanjawan 2023 Malaysia Madani oleh Perdana Menteri kita Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini. Pertama sekali, bila kita bercerita tentang faktor, kalau kita tengok ada satu jangkaan secara keseluruhan masyarakat pada hari ini, kita menjangkakan supaya pihak kerajaan membenarkan pengeluaran sebenarnya. Betul. Namun apabila pembentangan bajet itu dilaksanakan, pendekatan berbeza dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang mana pendekatan itu membawa satu penambahan dana caruman yang bernilai RM500 kepada akaun satu. Okay. Isunya di sini kita perlu melihat kepada siapa. Macam yang Hanim kongsikan tadi adalah reflect kepada golongan individu 40 hingga 54 tahun. Maksudnya ada kategori tertentu ya, lah. ada kategori tertentu dan dia tidak respon yang berbeza itu dilihat kerana dia tidak meliputi strata masyarakat yang berbeza dan pelbagailah. Jadi yang pertama sekali, kalau kita tengok kenapa ataupun apa yang menjadi faktor utama mendorong kepada kerajaan untuk mencarum dana sebanyak RM500 jumlahnya, ada beberapa faktor lah yang boleh saya kongsikan. Yang pertama sekali, pihak kerajaan mempunyai satu iltizam untuk memenuhi dia punya, kita boleh katakan sebagai 6 asas Malaysia Madani itu sendiri, iaitu membantu dari segi kesejahteraan penjanaan pendapatan di masa akan datang bagi golongan yang akan bersara pada umur 55 tahun. Okay. Kalau kita tengok sebelum ini, kita sebenarnya ada 4 pengeluaran yang saya boleh kongsikan dengan Hanim dan juga penonton di rumah. Yang pertama sekali adalah antara melibatkan iCitra, kita ada iLestari, kemudian kita ada pengeluaran melalui iSinar, dan kita ada pengeluaran khas untuk survival during the pandemic COVID-19. Pengeluaran ini telah melibatkan jumlah 145 bilion pengeluaran dana daripada KWSP, dan hasil pengeluaran ini sebenarnya telah menyebabkan bilangan ahli aktif dalam caruman KWSP itu menurun. Okay. Kalau kita tengok sebelum ni, yang mempunyai simpanan asas bernilai RM240,000 sekurang-kurangnya bila diorang pencen. Kalau kita tengok sebelum ni ada dalam 36%. Okay. Tapi Hanim, malangnya yang menyebabkan pihak kerajaan mengambil inisiatif berbeza apabila kita tengok peratusan itu menurun, iaitu mencecah 29% sebenarnya pada akhir tahun 2022. Okay. Dan keadaan inilah yang menyebabkan kerajaan terpaksa mengambil inisiatif berbeza agar berlakunya penambahan peratusan dalam dana caruman yang melibatkan akaun satu. Kebanyakan merasakan pembahagian RM500 sebagai dana caruman ke dalam akaun satu itu mungkin sedikit sebanyak membantu, tetapi apabila dikategorikan dan bersyarat kepada mereka yang tertentu sahaja, itu yang menimbulkan sedikit ketidakpuasan hatilah dalam kalangan mereka yang katanya sekarang barang naik ya. Jadi tak kira anda B40 ke, anda M40 ke, kedua-duanya mengalami pertambahan dari sudut kos sara hidup yang sama. Lagi-lagi yang beza M40 dengan B40 itu beberapa ringgit saja kan. Jadi masih lagi rasa miskin bandar, masih lagi rasa struggle ataupun buying power kita agak kurang ya dalam kalangan rakyat kita, terutama sekali bila melibatkan tangga pendapatan gaji. Jadi pandangan daripada doktor sendiri melihat kepada respon rakyat mengatakan yang sepatutnya ia perlu diberikan secara sama rata, tak perlu bersyarat, tak perlu dikategorikan kepada mereka yang tertentu. Okey.
Baiklah, kalau kita tengok kepada macam saya cakap tadi, apa sahaja yang dilaksanakan oleh kerajaan seperti mana yang kita tahu setelah dicerahkinkan lah. Dan kita tengok dia ada impak positif dan negatif. Memang kalau kita tengok ada yang tidak berpuas hati kerana dia difokuskan kepada kumpulan sasar. Tapi yang macam saya kongsikan, kalau kita tengok belanjawan 2023 ataupun Malaysia Madani yang telah dibentangkan, sebenarnya selain daripada KWSP ada 40 lagi skim bantuan yang telah diberikan oleh kerajaan yang akan dijana secara berperingkat. Maksudnya dari bantuan e-tunai, kemudian kita ada e-voucher, kita ada bantuan keuangan tunai secara langsung. Yang saya lihat 40 skim bantuan lain yang diwar-warkan ini ataupun yang dijanjikan oleh pihak kerajaan sebenarnya meliputi serata lapisan masyarakat dan diharapkan semoga apa kita boleh katakan benda itu memberi satu implikasi yang positif lah. Dan kita perlu tahu setiap apa yang kita harapkan daripada kerajaan adalah berbalik kepada sinergi kemampuan, keupayaan kerajaan itu sendiri. Dari dengan mana sumber keuangan dia dengan hutang yang ada, kemudian melihat kepada keadaan ekonomi semasa yang kita masih lagi dalam usaha untuk bergerak dari satu langkah ke satu langkah yang lain. Secara jujurnya dari tulus dan hati saya, kita melihat supaya ada penambahbaikan lah dari semasa ke semasa, insya-Allah. Cuma apa kita boleh katakan ini adalah untuk salah satu pendekatan yang terdekat yang dapat dilaksanakan oleh kerajaan. Tambahan sekali melihat kepada kekangan semasa yang akan ditanggung oleh individu yang bersara ni 55 tahun. Jadi insya-Allah mungkin ada lagi contoh skim-skim lain yang boleh kita kongsikan. Dan kita melihat inisiatif maupun usaha ini diambil daripada yang kaya bantu yang miskin, kan? Begitu juga dengan cukai taksiran yang T20, mereka yang mempunyai lebih daripada yang sepatutnya dinaikkan 2%, manakala M40 diturunkan 0.5 hingga 2%. Jadi kat situ nampaklah yang kaya perlu bantu yang miskin. Mungkin itu pendekatan yang nampak positif, nampak macam adil di situ untuk membantu. Harapnya begitu seperti yang dijanjikan. Kita masih lagi berbincang tentang RM500 yang sebagai dana dicanumkan dalam KWSP. Ada yang kata amount itu bagaimana ianya dapat mencapai objektif membantu semula tabungan rakyat dalam KWSP. RM500 kan? Jadi kat sini mungkin boleh kira-kira dilibatkan untuk dividen maupun kenikmatan selepas usia persaraan. Okey. Baiklah, kalau kita tengok jumlah RM500 ni bukanlah jumlah yang besar bagi kita. Tapi saya percaya untuk individu-individu yang tidak berkemampuan untuk menyimpan, tapi diorang ada possibility hanya boleh menyimpan dengan menggunakan tabungan KWSP. Saya ingin kongsikan kalau misalnya lah pada ketika ini umur individu terbabit adalah 40 tahun. Kalau dia remain RM500 dalam akaun tersebut untuk for the upcoming, maksudnya pada umur dia 55 tahun, dijangkakan dividen akan bercambah sebanyak 100%. Iaitu kalau secara spesifiknya jumlahnya adalah dalam RM1,039.46. Yes. Jadi kalau kita tengok, bagi saya sekurang-kurangnya benda itu dipasakkan oleh kemampuan dan kredibiliti kerajaan untuk membantu dan boleh dikembangkan pada tahun-tahun yang akan datang. Dan selain daripada itu, kita tengok pihak kerajaan mengeluarkan 1 bilion sebenarnya ni untuk membantu ataupun secara keseluruhan dan memberi manfaat kepada 2 juta pencarum KWSP sebenarnya yang memfokuskan kepada kumpulan sasar. Golongan sasar ini. Dan selain daripada itu, kita juga tahu bahawa kerajaan juga mengambil satu inisiatif yang lain melalui Aisaraan. Kalau tengok sebelum ni nilai padanan adalah sebanyak RM200, 250 dan dinaikkan kepada RM300. Dan ini merupakan salah satu iltizam dan komitmen yang telah diberikan oleh kerajaan dan penambahan jumlah kita boleh katakan keuangan kerajaan kepada 30 juta yang memberi manfaat kepada 100,000 pencarum yang mencarum dalam KWSP secara sukarela ni. Yalah, bila kita lihat kepada perkara ini,
mungkin terdetik soalan sampai bila kita nak mengharapkan bantuan demi bantuan yang diberikan oleh kerajaan. Melihat pada keadaan ekonomi semasa yang kita tahu kemampuan dan juga keutuhan ekonomi kita pun berada pada paras yang membimbangkan. Dengan inflasinya, dengan keadaan kos sara hidup yang begitu tinggi dan semakin lama semakin, 2023 ni dijangkakan begitu struggle, begitu susah. Pengurusan hutang saya kira, sebab kalau kita nak korek di sini, nak tutup lubang di sini pula kan contohnya. Bagaimana rakyat Malaysia perlu fahami pengurusan hutang yang baik untuk kita tidak mengharapkan apa lagi bantuan yang diberikan setiap kali belanjawan dibentangkan. Mungkin pendapat doktor, adakah itu juga kepentingan bagi rakyat Malaysia sekarang ini? Okey. Saya ingin memetik sedikitlah kajian yang dilakukan. Sebenarnya tahap celik keuangan dalam kalangan ahli KWSP itu di Malaysia ni adalah tahap yang rendah, iaitu 29% jika kita nak bandingkan dengan peratusan tahap kesedaran tentang kepentingan celiknya keuangan ni dengan negara-negara lain. Contoh kalau negara jiran kita seperti di Singapura misalnya, masyarakat mereka mempunyai celik keuangan 78%, di China dan juga di Hong Kong 92%. Jadi apabila kita terlampau bergantung sangat kepada kerajaan, itu yang kita lihat masalah yang dihadapi pada ketika inilah. Dan apabila benda itu tidak dipenuhi secara keseluruhannya, memberi impak yang lebih besar kepada perlaksanaan survival of masyarakat. Setuju. Dan saya rasa antara alternatif-alternatif lain macam yang saya rasa ramai dah kongsikan di media sosial dan sebagainya, banyak lagi cara lain melalui perolehan pendapatan pasif, involvement dalam gig ekonomi, sebagai dropship dan sebagainya, dan banyak lagi saya rasa inisiatif-inisiatif yang diketengahkan oleh badan-badan bukan kerajaan, NGO, institusi-institusi pengajian dan sebagainya. Apa yang penting bagi saya adalah tepuklah dada, tanyalah selera, dan juga apa pun yang kita lakukan mesti kita ukur di baju di badan sendirian ni. Tengok tahap keupayaan keuangan kita dan itulah kita sebenarnya. Ya, betul. Uruskan perbelanjaan pun sangat-sangat penting kan. Apa yang kita keluar tu pun adalah setiap sen tu sangat-sangat perlu diukur di badan sendiri. Doktor, sebenarnya saya banyak lagi nak bertanya tapi ini sahaja masa yang kita ada. InsyaAllah. Dr. Umi Hamidatun Muhammad Sofian Lee, Pensyarah Kanan, Pengurusan dan Pentadbiran Corporate, Fakulti Ekonomi dan Muamalat dari USIM. Terima kasih banyak-banyak doktor. Ada rezeki kita bertemu lagi di segmen Soal Wang untuk kupaskan isu-isu yang berbeza.